Dan pada pagi ini kita akan mulakan antara data terkini yang telah diterbitkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM di mana ia telah mengeluarkan KDNK keluaran dalam negeri kasar pada tahun 2022 tahun lepas. Bagaimanakah prestasi KDNK bagi setiap negeri? Sebenarnya ia telah dikeluarkan oleh DOSM sebenarnya mengikut negeri, tapi kali ini ia telah lebih terperinci di mana dalam penemuan ini telah dikeluarkan, lalu kita dapat lihat daripada segi perspektif sektoral dan juga iaitu daripada segi komposisi ekonomi yang telah menyumbang kepada kedudukan ekonomi Malaysia ketika ini. Sudah tentu saya akan bawakan antara perinciannya di mana kalau kita lihat prestasi ekonomi mengikut negeri 2022 menurut DOSM sebenarnya pada tahun lepas kita telah mencatatkan lebih kurang 8% untuk KDNK keseluruhan satu negara, tapi kalau kita nak teliti daripada perinci daripada peringkat negeri, kalau kita lihat sebenarnya semua ekonomi setiap negeri menurut DOSM telah berkembang pesat, iaitu prestasi yang agak memberangsangkan dengan kita mempunyai 4 negeri yang mempunyai KDNK pertumbuhannya melebihi daripada pertumbuhan nasional. Dan apa 4 negeri yang melebihi pertumbuhan KDNK nasional kalau kita dapat teliti di sini adalah iaitu 4 negeri, iaitu Selangor. Sini kita dapat Selangor, wilayah Persekutuan dan Pulau Pinang dan Pahang. Di sini mempunyai kadar pertumbuhan ia telah melebihi daripada kadar pertumbuhan nasional di mana 4 negeri ini termasuk juga dengan negeri Selangor, wilayah Persekutuan dan juga Pulau Pinang. Mereka juga adalah antara 6 negeri yang menyumbang 72.9% kepada KDNK nasional, termasuk negeri lain iaitu Johor, Sarawak dan juga Sabah. Ini adalah antara 10 negeri yang mempunyai pertumbuhan melebihi pertumbuhan nasional KDNK. Seterusnya kalau kita nak lihat pertumbuhan dan sumbangan negeri mengikut sektor, di sini saya akan kongsikan antara 5 sektor. Kita mulakan daripada sektor pertanian, perlombongan dan pengkuarian, pembuatan, termasuk juga dengan pembinaan dan juga iaitu sektor antara yang paling sektor semakin berkembang pesat ni adalah sektor perkhidmatan. Kalau anda teliti di sini kotak pertama saya mulakan dengan sektor pertanian. Di sini kalau anda untuk lebih memahami, ini menunjukkan prestasi di mana di atas ini kalau anda dapat sedikit kecil, ini adalah menunjukkan pertumbuhan sektor pertanian. Dari sini di bawah ini menunjukkan kepada berapakah sumbangan iaitu sektor pertanian kepada KDNK negara kita. Dan di sini kita dapat teliti bagaimanakah prestasi dan sumbangan setiap negeri kepada sektor pertanian kita. Kalau kita teliti di sini antara negeri yang mempunyai sumbangan yang paling sumbangan dan pertumbuhan paling tinggi terhadap sektor pertanian kalau kita teliti di sini adalah negeri Pahang dan negeri Johor dan juga Sarawak. Ini adalah antara 3 negeri top 3 yang mempunyai sumbangan tertinggi kepada sektor pertanian kita, termasuk juga dengan pertumbuhannya. Selain itu kalau kita nak teliti bagaimanakah perlombongan dan pengkuarian, di sini kalau teliti iaitu pertumbuhannya mencatatkan 2.6% dan sumbangannya adalah 6.4%, lebih tinggi daripada sektor pertanian. Di sini kita dapat teliti bahawa Singapura, Sarawak dan juga Sabah ini adalah antara kita lihat antara 3 negeri yang mencatatkan sumbangan lebih daripada 2 digit, 2 angka. Dan ini adalah antara sektor yang kita dapat lihat KDNK dia daripada segi pertumbuhan dan juga sumbangan, dan kita dapat melihat lebih terperinci kepada setiap negeri yang memberi sumbangan kepada setiap sektor ini. Dan seterusnya kita nak teliti kepada 2 sektor lain termasuk pembuatan dan juga pembinaan. Di mana di sini kita dapat lihat iaitu sektor pembuatan ni adalah kita dapat saksikan 24.1% antara sumbangan yang tertinggi daripada sektor pembuatan kepada KDNK negara. Di sini setiap 6 negeri kita dapat teliti Selangor, Pulau Pinang, Johor, Sarawak, Negeri Sembilan Melaka. Kesemua ini kita tak ada lihat angka negatif pun dalam pertumbuhan dan juga sumbangan, di mana kita dapat lihat ni adalah antara 6 negeri yang memberi sumbangan terbesar kepada sektor pembuatan. Seterusnya kalau kita nak lihat kepada pembinaan juga mengalami sumbangan dan pertumbuhannya agak tinggi positif di sini, termasuk juga dengan negeri-negeri yang sama seperti pembuatan tadi. Kita ada lihat Selangor, wilayah Persekutuan, Johor, Pulau Pinang, termasuk juga dengan iaitu negeri Sarawak. Ini adalah antara negeri-negeri yang memberi sumbangan terbesar kepada sektor pembuatan dan juga pembinaan kita. Selain itu kalau kita nak lihat perkhidmatan, antara sektor yang tertinggi mencatatkan iaitu pertumbuhan dan juga sumbangan, di mana pertumbuhan ia 10.9% dan sumbangannya adalah
3% dan sektor perkhidmatan antara 3 negeri yang mempunyai pertumbuhan dengan sumbangan yang tertinggi terhadap sektor perkhidmatan yang dapat kita saksikan adalah Selangor, Pulau Pinang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Sarawak, Johor, Perak dan negeri-negeri lain juga memberi sumbangan kepada sektor ini, tetapi ini adalah antara 6 negeri mempunyai sumbangan tertinggi kepada sektor perkhidmatan kita di Malaysia. So tentu apabila kita dapat menyaksikan bahawa pertumbuhan sumbangan ini, kita nak lihat bagaimanakah perubahan peratusan tahunan KDNK Malaysia kita daripada tahun 1999 sehinggalah tahun 2022, iaitu dalam tempoh lebih 20 tahun sebenarnya. Untuk pengetahuan anda bahawa untuk kita lihat secara keseluruhan bahawa prestasi ekonomi kita, bagaimanakah perjalanan dan keadaan ekonomi kita. Sebelum pandemik COVID-19, iaitu krisis negara dan dunia, antara krisis yang terbesar pernah dilanda, sehingga KDNK kita telah mencatat antara yang paling terendah dalam masa 20 tahun ini sebanyak negatif 5.5%. Dan ini bukan adalah krisis pertama, tapi ini adalah krisis yang paling terberat setakat 20 tahun ini. Sebelum ini kita telah mencatatkan antara krisis teruk, iaitu krisis kewangan global yang telah berlaku pada 2008-2019, itu telah mencatatkan KDNK sebanyak negatif 1.5%. Ini adalah sekadar untuk pengetahuan anda betapa kita nak menunjukkan bahawa walaupun kita telah jatuh daripada krisis kewangan, kita bangkit balik. Walaupun kita telah jatuh daripada krisis kesihatan COVID-19, kita telah bangkit balik dengan mencatatkan pada tahun lepas sebanyak 8.7%, antara yang tertinggi yang pernah dicatatkan selama 20 tahun ini. So tentu menurut Dawson juga, ia telah mengatakan bahawa di sebalik iaitu ketidaktentuan ekonomi global, konflik geopolitik, termasuk juga dengan gangguan bekalan rantaian makanan, ini disebabkan walaupun Malaysia ataupun negara menghadapi iaitu cabaran ini, tetapi kita dapat lihat daripada data-data ini di mana pertumbuhan setiap negeri iaitu pertumbuhan yang memberangsangkan, di mana kita dapat saksikan bahawa Malaysia terus berada pada trajektorinya dengan kita melihat setiap negeri mempunyai pertumbuhan yang memberangsangkan. Sudah tentu bergerak ke hadapan, kita akan bawakan tetamu kita iaitu Dr. Firdausi Sufyan, merupakan pensyarah kanan politik ekonomi UiTM Sabah. Saya nak ucapkan terima kasih Dr. Firdausi kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Pertama sekali, kalau kita nak lihat daripada data yang telah saya kongsikan sebentar tadi, daripada data ini dia memperincikan daripada perspektif dua, iaitu ditambah dengan perspektif sektoral dan juga komposisi ekonomi. Jadi bagaimana untuk kita lihat pelaburan yang kita harus raih yang kita inginkan ke negeri yang sumbangan KDNK-nya masih rendah. Kita nak beri tumpuan kepada KDNK mempunyai sumbangan yang agak rendah. Jadi bagaimana pembangunan koridor itu dikatakan harus lebih agresif negeri yang masih rendah dengan tawaran ekonominya. Bagaimana doktor? Ya, sekiranya kita lihat memang ke prestasi ekonomi itu kalau kita lihat semuanya mempunyai V-shaped curve. Itu adalah satu benda yang baik sebab kita kena tahu juga walaupun KDNK tinggi, saya sebelum ini pun telah bincang banyak aspek sebab KDNK ini tidak capture semua aspek-aspek pembangunan, namun dengan tahap yang rendah kita nampaklah V-shaped curve, sesuatu yang baik sebenarnya. Dan Malaysia selama beberapa yang krisis yang ke Nina present tadi itu pun semuanya V-shaped curve. Jadi termasuk juga dengan negeri-negeri yang lain. Sebab kita kena tahu bahawa endemik kita telah kita telah isytiar endemik pada 1 April 2022. Jadi sudah dekat setahun lebih lah. Okay? Kita sudah melepasi endemik dan sekarang kita dalam pasca pandemik tersebut. Jadi kalau kita lihat prestasi ini sudah tentu mestilah merekodkan positif. Kalau tidak positif juga, kalau kita tengok semua data-data tu yang dibentangkan tadi itu, memang semua negeri-negeri memang mencatatkan trend yang positif. Nah, trend yang positif ini tidak bermaksud ekonomi itu masih lagi dalam tahap yang sihat. Sebab kalau kita lihat sebelum ini pun memang banyak isu-isu yang berkait dapat dengan pembangunan bukan sahaja negara tetapi juga negeri. Jadi kalau kita lihat
penyumbang utama ni yang 6 negeri ni kan, sebelum kita bincang tentang negeri-negeri yang masih lagi kurang menyumbang kepada negara itu, contohnya Sabah dan Sarawak ya. Tahun ini September 60 tahun sudah membentuk Malaysia. Walaupun penyumbang utama tapi banyak ketidakseimbangan masih lagi berlaku dalam negeri ini ya. Namun itu amat berkait rapat dengan struktur ialah pertama geografi yang begitu besar, yang kedua sudah tentu peruntukan dan juga hubungan antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Now, sekarang kalau kita lihat ya kalau kita lihat ekonomi Malaysia ini kan, untuk mentransformasi ekonomi Malaysia ini tentu kita perlu memperkasakan ekonomi negeri. Setiap negeri kita tidak boleh ada blanket policy. Setiap negeri mempunyai acuan tersendiri, mempunyai comparative advantage yang tersendiri. Right? Namun apa-apa pun ialah kita tidak jugalah berharapan bahawa contohnya Perlis itu mempunyai sumbangan contohnya macam Selangor, right? Ataupun Kelantan ya, sebab mereka mempunyai struktur ekonomi yang berbeza. Namun satu poin yang paling penting yang kita kena tekankan bahawa negeri ini kenalah memacu ekonomi Malaysia. Untuk memacu ekonomi Malaysia itu, kalau kita lihat rancangan Malaysia ke-12 itu amat jelas. Right? Amat jelas dalam rancangan Malaysia ke-12, sebab saya bawa perbincangan ini sebab sekarang masih dalam kajian separuh penggal ya. Sebab dalam RMK 12 itu banyak menyatakan bahawa tentang jurang pembangunan negeri. Right? Dan kita tengok banyak inisiatif yang telah ditengahkan bagaimana untuk mendana ekonomi industri strategik setiap negeri. Dan kalau sekarang ini kita lihat kerajaan di bawah Perdana Menteri ke-10 PMX juga telah banyak memberi tumpuan kepada pembangunan negeri dengan majlis-majlis tindakan ekonomi. Contohnya Majlis Kewangan Negara sebelum ini telah menetapkan bahawa tahap pembangunan ekonomi negeri, infrastruktur dan kesejahteraan itu ditingkatkan bajetnya. Right? Jadi apa-apa pun, bila kita lihat semua sumbangan negeri-negeri yang kurang menyumbang ini melalui majlis tersebut, harus kita faham bahawa untuk mewujudkan ekosistem negeri-negeri ini harus kita memberi empowerment kepada negeri untuk membentuk dasar negeri tersebut. Namun ini adalah di peringkat negeri. Benda ini memang berlaku. Namun kerajaan pusat harus mengambil dengan serius tentang isu ataupun jenis-jenis sektor yang boleh disumbangkan kepada negeri tersebut. Jadi di sinilah peranan kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan juga kerajaan tempatan, kerana tiga lapisan ini memainkan peranan penting dalam membentuk dasar agar mereka boleh mewujudkan ekosistem. Sebab kalau kita lihat selain daripada kalau kita lihat RMK 12 ya, banyak isu yang banyak aspek dan sektor-sektor yang telah ditetapkan. Contohnya pertanian pintar, halal, pelancongan, pendigitalan dan kalau kita lihat hiliran. Saya rasa isu Malaysia ini kalau kita ingin mengembangkan ekonomi, sudah tentu sekarang kita cakap 8.7 sebab itu berdasarkan asas yang rendah ya sebelum ini. Namun untuk memastikan momentum ekonomi kita ini, kalau kita lihat YB Rafizi juga mengatakan bahawa kita akan dapat memastikan momentum KDNK itu dekat 4.5%, 4%. Okey, itu sihatlah, right? Dan apa yang kita perlukan sekarang adalah memastikan sektor-sektor yang dinyatakan dalam RMK 12 itu berlaku, right? Sebab hiliran ini merupakan hiliran dan juga nilai tambah. Ini juga dalam rancangan Malaysia ke-12 dinyatakan dengan jelas ianya tidak berkembang. Right? So bila tidak berkembang, mungkin negeri-negeri mana yang mempunyai acuan tersendiri, comparative advantage ya. Contoh Selangor sudah clear cut hilirannya itu dan juga nilai tambahnya itu memang sudah baik. Nah, kalau kita lihat contohnya mungkin Sabah ya contohnya. Mungkin hiliran itu amat terhad dan ini perlu dikembangkan.
Right? Termasuklah negeri-negeri lain, contohnya Kelantan. Right? Sektor hiliran ini kena duduk teliti dengan kerajaan negeri sektor apa? Sektor makanan, sektor industri, right? Ataupun sekarang kita telah bincang tentang juga dinyatakan di sana perkhidmatan global, ya, global services. Jadi dalam global services ini juga dinyatakan dalam bajet 2023 betapa pentingnya global services ini, dan Johor, negeri Johor, negeri lain pun juga memainkan peranan penting agar sebab global services ini ialah dia mempunyai spillover effect yang amat besar. Namun apa-apa pun, paling penting di sini adalah tabir urus dasar. Kita ada dasar makro. Dasar makro ini jelas kalau kita berlandaskan dengan RMK 12 itu banyak tema-tema, banyak isu-isu game changer yang dinyatakan di sana. Alright? Mengurangkan jurang pembangunan negeri, meningkatkan semula industri strategik, dan juga mengembalikan semula momentum pertubuhan. Nah, momentum pertubuhan ini amat bergantung dengan negeri-negeri, ya. Nah, bila kita ingin memastikan momentum itu, dasar kita kena jelas. Dasar kena jelas dan bajet pun kena bagilah. Right? Tapi kalau kita lihat sekarang ini dalam majlis kewangan negara telah meningkatkan bajet kepada seluruh negeri, right, iaitu dekat 400 million kalau ikut data yang ada ini. Dan juga kalau kita lihat banyak aspek-aspek pembangunan itu telah didesentralisasikan kepada kerajaan negeri. Tapi saya rasa masih tidak cukup, ya. Mungkin sekarang masih sudah suku kedua dan kita akan masuk suku ketiga nanti. Ada satu lagi dasar yang paling penting, kerana inilah dasar sebenarnya yang boleh memacu dan mentransformasikan negara kita dan juga negeri, iaitu Pelan Perindustrian Baru 2030. Ini amat penting kerana apa yang dikatakan sebagai industri agglomeration, iaitu kluster-kluster negeri ini, di sinilah yang paling penting kita kena teliti perancangan tersebut untuk merancangkan ekonomi negeri. Right? Malaysia ini mempunyai mempunyai rantaiannya tersendiri, right? Rantaian pengeluaran, dan bukan satu negeri itu mempunyai rantaian semua untuk mengeluarkan sesuatu produk ataupun mengembangkan satu sektor. Ianya bergantung dengan yang lain. Saya rasa ini yang paling penting dalam pelan perindustrian itu, kena lihat, ya, regional production network lah, rantaian pengeluaran negeri-negeri ataupun mengikut kluster-kluster yang tertentu. Jadi apa-apa pun kita lihatnya dalam rancangan Malaysia ke-12 juga dinyatakan dengan jelas bahawa bajet pembangunan kan haruslah diberi 50% lebih kepada negeri-negeri, contohnya Kedah, Kelantan, Sabah, Sarawak, Perlis dan juga Terengganu, kerana ini adalah negeri-negeri yang masih lagi lah boleh dikatakan belum maju, ya. Sosioekonominya masih lagi belum majulah, right? Jadi adakah ini berlaku? Ini yang kita kena tengok dengan jelas. Walaupun sebelum ini kalau kita lihat, ya, bajet pembangunan contohnya Sabah Sarawak itu 11 bilion, tapi itu hanya beberapa persen sahaja daripada bajet pembangunan, ya. Sebab dalam rancangan Malaysia itu jelas. Sebab kalau bajet tidak sampai ke negeri, perancangan pun memang saya rasa akan tergendala lah. Jadi ini yang amat penting. Untuk wujudkan ekosistem, kita harus empower kerajaan negeri untuk memacu ekonomi negara. Baik, seperti yang Doktor cakap tadi, tiga iaitu daripada kerajaan peringkat persekutuan, peringkat tempatan dan kerajaan negeri harus memainkan peranan yang penting, di mana ada dasar dan polisi perlu dikukuhkan. Mungkin ada yang decentralised tapi ia tidak cukup dan kita perlu sebenarnya ada bajet. Dan kita nak tambah juga dengan selari dengan semangat Malaysia Madani dan kerajaan perpaduan. Doktor, kita berbakikan 2 minit lagi, mungkin Doktor boleh kongsikan bagaimana kita boleh melihat kerjasama harmoni antara negeri dan persekutuan, khususnya jika ia melibatkan kepimpinan berbeza parti. Kita nak lihat adakah boleh dicapai untuk menjayakan pembangunan yang seimbang, ataupun adakah ego politik yang jadi penghindar besar ini?
Ini soalan yang amat menarik ya, selalu menjadi satu persoalan yang selalu kadang-kala susah untuk nak jawab ya. Tapi kalau kita lihat memang kalau kerajaan sekarang ini setting dahulu dan juga setting sekarang berbeza. Dahulu Sabah ini bagi pengalaman ya. Sabah pernah menjadi negeri pembangkang. Pada masa itu dulu 80-an 90-an ya. Jadi memang bajet pembangunan tu sampai tapi lambat ya. Ataupun kadang-kala diperlambatkan. Jadi saya rasa itu dahulu. Sekarang ni kalau kita lihat kerajaan perpaduan, kerajaan dengan semangat madani itu ya, daya saing, keharmonian. Saya rasa ini saya rasa mungkin statement Perdana Menteri pun telah memberi komitmen bahawa memang dia akan membantu mana-mana kerajaan dan juga tidak membelakangi pembangkang ya. Jadi kita ambil statement itu dan lihat bagaimana adakah ianya direalisasikan. Jadi kerajaan perpaduan ini baru dalam tahun inilah kalau kita lihat perancangan-perancangan mereka kita nampak melalui bajet 2023 itu kita lihat memang banyak aspek-aspek desentralisasi telah diberi kepada kerajaan-kerajaan ini terutamanya kerajaan tempatan. Ada beberapa kategori projek boleh dilaksanakan tidak perlu ke kerajaan negeri, kerajaan pusat. Jadi satu lagi aspek untuk kita maju ke hadapan sekarang ini sebab kalau kita lihat secara keseluruhan pemberian bajet tidak kira pembangkang ataupun negeri hanya 4% daripada bajet keseluruhan termasuklah perbelanjaan kerajaan. Saya rasa ini amat sedikit. Indonesia 35%. Yes, Indonesia itu besar. Tapi Thailand 14% bajet mereka kepada kerajaan-kerajaan negeri ya. Jadi saya rasa ini kita harus tingkatkan bajet itu sebab kalau tidak kita akan kembali benda yang sama. Apa yang dibentangkan oleh Nima ini menyumbang negeri-negeri ini kalau tengok 10 tahun yang lalu sama juga. Right? Jadi kita kena buat perubahan. Okay, kalau dalam rancangan Malaysia itu kerajaan memberi komitmen game changer untuk memperkasakan negeri, komitmen tema dia adalah untuk mengurangkan jurang perbezaan, kena dilaksanakan. Kalau tidak kita sama saja, same old approach, tidak boleh. Dia kena tetapkan game changer. Baik, seperti yang Dr. Firdausi kongsikan kepada kami bahawa walaupun kita melihat iaitu Malaysia, prestasi Malaysia iaitu masih terus berada di trajektorinya dengan kita melihat setiap perkembangan di setiap negeri mempunyai perkembangan yang positif pada tahun lepas berbanding tahun sebelumnya. Seperti yang Dr. cakap, masih banyak lagi usaha yang perlu dipertimbangkan dan dilihat agar kita bergerak ke hadapan, agar kita dapat mencapai keseimbangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang boleh cakap yang adil, sama dan setiap negeri boleh memanfaatkan setiap hasil KDNK di negeri dan secara keseluruhan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Firdausi Sufyan merupakan pensyarah kanan politik ekonomi UiTM Sabah dan semuanya akan kami rangkumkan dalam asrawani.com dan semua platform digital Asrawani.